Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik serta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita pertolongan demi pertolongan. Allah memberikan kita taufik demi taufik. Mudah-mudahan Allah mengistiqamahkan hidayah dan taufiknya ke atas kita sehinggalah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini sebenarnya adalah satu ujian daripada Allah. Satu tempat ujian yang besar kepada seorang hamba Allah untuk kita, apakah kita ini benar-benar terus dapat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam kitab Minhajul Abidin dijelaskan kepada kita perkara yang menghalang kita daripada terus dekat dengan Allah. Disebutkan 4 perkara yang biasa kita dengar. Yang pertamanya iaitu dunia, yang menjadi penghalang kita untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya iaitu hawa nafsu kita yang menjadi penghalang untuk kita dekat kepada Allah. Yang ketiganya syaitan, sentiasa mengambil ruang dan peluang untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya makhluk, yang sentiasa mengambil ruang dan peluang. Makhluk yang mana ianya mengajak kita kepada perkara-perkara kejahatan. Maka sebab itulah kalau kita lihat, manusia akan sentiasa sibuk dengan urusan hidupnya daripada ia lahir sehingga sekarang. Sehingga dengan kesibukannya itu, dia terus lupa, menjadi asbab dia lupa bahawa dunia ini dah semakin hampir untuk dimusnahkan oleh Allah. Pintu taubat itu
telah mula ditutup sedikit demi sedikit. Kerana Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, pintu taubat itu dia akan tertutup apabila matahari itu terbit sebelah barat. Maka masa untuk matahari itu terbit sebelah barat semakin hampir. Bermakna pintu taubat itu, tuan-tuan, bila kita bayangkan dia dah mula sikit, tutup dan tutup. Banyak mana dia telah tertutup kita tak tahu. Kerana terbitnya matahari sebelah barat itu dirahsiakan oleh Allah, waktunya, harinya, tak ada siapa tahu. Jadi manusia sebagai hamba Allah yang beriman, dia kena sentiasa berhati-hati supaya sampai saat masa itu berlaku, dia telah mula dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu saya selalu mengingatkan diri saya dan tuan-tuan bahawa kekuatan hablum minallah dan hablum minan nas ini kena kita perkuatkan. Hablum minallah ini termasuklah akidah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu apa yang saya ingin bincangkan kepada tuan-tuan pada malam ini berkenaan satu sifat yang orang jarang sebutkan dan orang jarang bincangkan, iaitu sifat zuhud. Bila kita dengar sifat zuhud ini, selalu kita faham iaitu meninggalkan akan dunia ni. Tetapi dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, zuhud itu bukan sekadar kita meninggalkan akan perhiasan dunia dan keseronokan dunia 100% kata Nabi. Tetapi zuhud itu meninggalkan pergantungan kepada dunia 100%. Bukan meninggalkan perhiasan dan keindahan dunia ini secara total. Tetapi zuhud itu, Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan akan bergantung kepada dunia itu secara total. Sebab itu Sayyidina Uthman ibn Affan menyatakan kepada kita tentang zuhud ini. Ada 3 perkara yang perlu kita buat dan 3 perkara yang perlu kita tinggalkan, yang ada pada kalimah zuhud itu sendiri, zahadal. Apa kata Sayyidina Uthman ibn Affan? Perkara yang perlu kita buat dinyatakan kepada kita dalam kalimah zuhud itu pendek, tuan-tuan. Zahadal. Zai itu kata Sayyidina Uthman ibn Affan, zadul imad, menambahkan lagi hampir kita dengan Allah, menambahkan lagi rasa takarub kita pada Allah, menambahkan lagi rasa hampir pada Allah, yakni menambahkan amal saleh. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana orang yang bersifat dengan zuhud ini, ia melihat bahawa dia nak balik jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak balik jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia percaya apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah
bila ia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 teman, 1 tinggal, 2 mengiringi kita dan 1 bersama kita. 1 tinggal, iaitu dunia yang kita usahakan selama hidup. Dia tinggal, tuan-tuan, tak ikut keranda kita, tak ikut. Dia tinggal dekat rumah yang kita usahakan puluhan tahun ni, dia tinggal, tuan-tuan. Dia tak ikut. 1 yang mengiringi kita, kawan-kawan, anak-anak, isteri, dia akan ikut kita. Tapi sampai mana, tuan-tuan? Sampai liang lahat. Dan 1 akan bersama kita, kata Rasulullah, iaitu amal saleh. Sebab itu orang yang zuhud ini, kata Uthman bin Affan, zadul imad. Dia sentiasa menambahkan temannya dalam liang lahat. Dia bukan menambahkan teman yang akan tinggalkan dia. Bukan menambahkan teman yang cuma mengiringi dia. Tapi dia menambahkan teman yang akan sama-sama ia di liang lahat yang sunyi, gelap. Dia tinggal seorang diri, maka amal dia ini yang menjadi teman dia besok. Iaitu hudal liddin. Semakin dia ada sifat zuhud, semakin dia mendapat petunjuk pada agama. Semakin dia zuhud, semakin dia kuat beragama. Perkara apa yang disuruh oleh agama, dia semakin kuat buat. Dan dia mempertahankan agama. Dunia dia mempertahankan agama. Bukan agama dia mempertahankan dunianya. Ini kata ulama, sifat orang mukmin, agamanya, dunianya mempertahankan agamanya. Tetapi orang munafik, kata ulama, agamanya mempertahankan dunianya. Sebab itu orang yang ada sifat zuhud ini, semakin hari semakin dia mendapat petunjuk liddin pada agamanya. Makin kuat agamanya, makin kuat agamanya, makin kuat agamanya. Saat semua orang meninggalkan agama Allah, dia makin kuat. Sebab zaman inilah, tuan-tuan, yang Nabi sebut, la yatruku minal Islam illa ismuhu. Tidak tinggal daripada Islam cuma nama. Kita lihat masyarakat Islam sekarang seolah-olah sudah benci dengan Islam. Perkataannya, perbuatannya, amalannya seumpama menolak akan ad-din itu sendiri. Dan kata Sayyidina Uthman bin Affan, dawamu ala ta'ah, berkekalan di dalam mengerjakan ketaatan. Maka orang yang zuhud ini, tuan-tuan, dia akan istiqamah. Kenapa dia istiqamah, tuan-tuan? Sebab dia melihat jannah Allah. Sebab dia nampak jannah Allah. Hidup dalam dunia ni seronoknya tak seperti mana seronoknya dalam syurga Allah. Perempuan dalam dunia keseronokannya tidak seperti mana bidadari Allah. Kenderaan dalam dunia tidak seperti mana hebatnya kenderaan di dalam jannah Allah. Kenikmatan makan dalam dunia tidak seperti mana nikmatnya makanan di dalam jannah Allah.
Keluasan rumah dalam dunia tidak sama dengan keluasan rumah di dalam jannah Allah. Lalu tuan-tuan, mereka ini sentiasa mohon dengan Allah supaya Allah memberikan kekuatan demi kekuatan. Inilah istilahnya orang yang mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka orang ini sentiasa mengharap kepada Allah kerana mata hatinya, qalbunnya telah yakin kepada Allah Ta'ala, yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hebatnya orang mukmin. Kerana zuhud ini diwajibkan kepada kita supaya memakai sifat ini. Bukan sifat harus. Wajib pada semua orang ada sifat ini. Kemudian kata Sayyidina Uthman ibn Affan, zuhud itu dalam perkara yang meninggalkan perintah tinggal. Ada di dalam kalimah zuhud itu. Tarkuz zina, meninggalkan segala perhiasan dunia yang menjadi asbab kita lalai dengan Allah. Perhiasan dunia ini jika menjadi asbab kita lalai kepada Allah, maka orang yang zuhud ini dia tinggalkan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dunia ini mata'ul ghurur. Dunia ini bukan suruh ditinggalkan begitu saja, tetapi jadikan perhiasan dunia ini menjadi asbab kita boleh duduk dalam syurga Allah. Dunia yang ada ini, keseronokannya, kehebatannya pada pandangan kita, tidak pada pandangan Allah. Yang kita lihat ini, biarlah ia menjadi asbab untuk kita dapat menuju kepada syurga Allah dunia ini. Sebab kita dalam dunia, tak boleh tinggal dunia. Kita dalam dunia. Kalau kita di alam barzah, kita telah tinggalkan dunia secara total. Tapi kita duduk dalam dunia. Maka jadikan asbab. Segala zainah itu perhiasannya menjadi asbab untuk kita dapat jalan masuk ke dalam syurga Allah. Tetapi setiap perhiasan dunia yang membawakan kita semakin jauh dengan Allah, maka kata Sayyidina Uthman ibn Affan, tinggalkan. Dan tarkul hawa, meninggalkan akan kehendak hawa nafsu yang menghendaki himpun sebanyak-banyaknya, sehingga kan kita terlupa untuk menghimpun akhirat. Selama mana hidup kita dalam dunia, kita sibuk dengan menghimpunkan perkara yang kita akan tinggalkan. Tetapi kita lupa untuk menghimpun perkara yang menjadi teman di dalam liang lahat. Maka pembohongan yang besar kita pada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta dengan Allah dunia kita baik dan akhirat kita baik. Maka jadikan dunia yang baik ini boleh menjadi asbab mendapat akhirat yang baik. Dunia yang baik, ad-dunya hasanah, menjadi asbab untuk kita mendapat akhirat yang baik. Jangan kita mendapat dunia yang baik, kenderaan yang baik, rumah yang baik, harta yang baik, tetapi mencilakakan akhirat kita. Akhirat kita cilaka, akhirat kita jahat.
Maka jika akhirat kita jahat, pada ketika itu kita akan jahat pada kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal, haqiqatul hayat, hakikat kehidupan kita yang sebenar. Sebab itu jadikanlah dunia yang baik yang Allah kurniakan kepada kita menjadi asbab akhirat kita baik. Dan dal pada zuhud itu, kata Sayyidina Uthman ibn Affan, tarkud dunya, meninggalkan akan keduniaan yang haram. Benda apa hal dunia ini yang menjadi asbab kita jatuh kepada kemaksiatan, tinggalkan. Benda ni boleh buat aku jadi jahat dengan Allah. Perkara ini menjadi asbab aku semakin jauh dengan Allah, tinggalkan. Sebab Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya. Allah tidak akan zalimkan hamba-Nya, tuan-tuan. Kerana setiap perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah, pasti Allah Ta'ala telah mensiapkan takdir tersebut untuk hamba yang telah ditakdirkan oleh Allah. Pasti. Sebab apa? Sebab yang mentakdir kehidupan kita adalah Allah. Mustahil jika satu takdir itu dibuat oleh Allah dalam keadaan yang jahil, tidak sengaja, tidak tahu, ataupun takdir yang berlaku itu tergagah, dipaksa. Tidak. Pasti telah ada di dalam ilmu Allah, iradah Allah, dalam qudrah Allah. Pasti. Maka ulama menyatakan kepada kita, jika telah melaksanakan perkara yang perlu kita buat dan melaksanakan perkara yang perlu kita tinggal, apa habuan kita, tuan-tuan? Apa kedudukan orang zuhud ini? Maka apa kata hukama? Syiqatu billah. Bila dia dah buat perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang, yang disebut oleh Sayyidina Uthman ibn Affan, maka terjadilah pada hamba ini siqah billah, yakinnya kepada Allah 100%. Allah campakkan ke dalam hatinya itu rasa yakin. Yakin itu tidak ada belah bagi dengan Allah. Sebab itu apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih itu kepala yakin. Kasih itulah, kata Nabi, ra'sul yaqin. Tuan-tuan, kalau kita sayang seseorang, tuan-tuan percayalah, tuan-tuan nak serahkan perkara yang tuan-tuan sayang pada dia. Contohnya, tuan-tuan nak musafir, lalu tuan-tuan jumpa orang yang tuan-tuan sayang, inilah kunci rumah hamba, tolong jaga rumah hamba, boleh tak? Sebab apa? Kita yakin, sehingga kan kita berikan kunci rumah kita supaya suruh dia tengok. Sebab kasih yang melampau, sehingga kita yakin kepada orang yang kita serahkan ini,
Penyerahan kita hanya sebuah kunci, tuan-tuan. Tetapi di sebalik kunci itulah adanya segala harta kita di dalam rumah. Begitulah seorang hamba Allah, jika dia ni kasih sangat dengan Allah, sayang sangat dengan Allah, cinta sangat dengan Allah, ketika itu sebanyak mana kasihnya, cintanya dengan Allah, sebesar itulah yakinnya dengan Allah. Apa yang dia dapat bila dia yakin dengan Allah? Lalu berlaku penyerahan secara total. Apa dia dapat penyerahan secara total? Lalu disebut oleh Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Maka kehidupannya dicukupkan oleh Allah. Kenapa dia perlu bertawakal kepada Allah? Kerana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka di situ tempat orang mukmin. Jika aku tak percaya, tak yakin dengan Allah, maka aku terkeluar daripada hamba mukmin. Maka takut dia, datang sifat khasyah dalam diri dia. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita percaya dunia ke atau kita percaya yang memiliki dunia? Dalam kuliah saya dalam minggu ini di Kuala Terengganu, setiap masjid saya memberikan perumpamaan yang sama. Kita ada duit RM1,000 dalam poket kita. Yakin tak kita tuan-tuan untuk kita pergi kedai beli barang? Yakin? Kenapa kita yakin? Sebab kita rasa ada duit. Lepas beli barang, kita pergi kedai makan, makan pula. Dengan yakin kita masuk kedai makan. Kenapa kita yakin masuk? Sebab masih ada duit. Kalau tuan-tuan tak ada duit, tuan-tuan yakin tak masuk kedai makan? Saya tak masuk, Ustaz, sebab saya tak ada duit. Maka ada rasa duit ini membuatkan tuan-tuan yakin, saya yakin. Kita belajar sifat 20, wujud Allah. Bila mana rasa yakin ada Allah? 5 kali tuan-tuan kita khatam sifat wujud. 5 kali tuan-tuan, 3 kali kita khatam kitab Tauhid tuan-tuan. Bila masa kita ada rasa ada Allah, duit dalam poket RM1,000, yakin kita. Kita pergi sana, kita pergi sini, kita pergi situ. Sebab kita rasa ada duit. Sehingga sekarang, kalau tak ada duit, susah. Pernah tak kita rasa kalau tak ada Allah, susah? Tidak ke tuan-tuan, di dalam nafi isbat, kita masih ada Tuhan lain selain Allah? Sebab itu apabila benda yang kita kuat bergantung itu kurang, kita susah hati. Bila duit kurang dalam simpanan kita, susah hati. Saya pernah jumpa tuan-tuan, seorang yang sebelum pandemik ni dia kaya. Satu hari datang jumpa saya, Ustaz tolong doakan saya. Kenapa tuan?
Sekarang saya tengah susah. Susah macam mana? Dalam simpanan saya hanya tinggal 100,000, Ustaz. Tu susah cara orang kaya. Susah cara orang kaya. Saya tanya dia, kalau 100,000 ni hilang, kamu mati ke? Mati, Ustaz. Lalu saya cakap dengan dia, mujur kamu tak mati lagi. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Jikalah Allah matikan kamu sekarang, nescaya kamu tak boleh menjawab Allahu Rabbi. Kenapa Ustaz? Dia masih tak faham. Masa hidup ini kamu bergantung dengan yang memberi duit, tetapi kamu tidak bergantung. Kamu bergantung kepada duit, tetapi kamu tidak bergantung kepada yang memberi duit. Kita bergantung pada harta, tetapi kita tidak bergantung siapa yang menganugerahkan kepada kita harta. Kerana apa, tuan-tuan? Sebab bila keyakinan kita mula tidak yakin dengan Allah, apa yang kita dapat bila kita zuhud, tuan-tuan? Apa kata hukama? Hatinya mula melepaskan pergantungan kepada sekalian makhluk. Bila dia ada sifat zuhud, hatinya tak bergantung pada makhluk, sebab dia belajar tauhid. Yang memberi bekas hanya Allah, selain Allah tidak boleh memberi bekas. Jika kita belajar, kita yakin selain Allah tidak memberi bekas, kenapa perlu kita bergantung kepada yang tak boleh memberi bekas? Jika kita yakin, kita belajar, yang memberi bekas hanya Allah, kenapa kita masih sibuk dengan perkara yang tak memberi bekas? Tuan-tuan, kita tahu tapi tak yakin. Dalam masa kita tahu, kita tak yakin, kita mati, macam mana enggak? Dalam masa kita tahu, tapi kita tak yakin, mati. Mati kita macam mana, tuan-tuan? Kalau dalam tauhid, tak yakin, bertauhid tak, tuan-tuan? Kalau tak bertauhid, lawan daripada tauhid, syirik. Jika mati dalam syirik, boleh tak husnul khatimah? Itu selalu saya ingatkan diri saya dengan tuan-tuan. Semaya, puasa, zakat, tapi jangan syirik. Kan Allah sebut dalam surah Kahfi macam tu, tuan-tuan. Orang yang berharap nak jumpa Allah, buat amal soleh, tapi kata Allah jangan syirik. Jangan syirik. Jangan bergantung kepada yang mati, tapi bergantunglah pada yang tidak mati-mati. Bila bergantung pada yang mati, bila yang kita bergantung tu mati, kita resah. Tapi bergantung pada yang tak mati-mati, bila nak resah. Jangan bergantung kepada si kaya, tetapi bergantunglah kepada zat yang maha kaya. Dah tentu ke, tuan-tuan, orang kaya boleh bantu orang miskin?
Sekarang pula akhir zaman. Nabi sebut orang kaya yang sombong, bongkak. Zaman ni lah. Orang tabur-tabur duit. Tidak ke kaya yang bongkak Nabi sebut. Sekarang ni kita duduk zaman mana, tuan-tuan? Tuan-tuan, kita tak nampak ke Allah cabut ulama satu-satu? Tuan-tuan, saya minta maaf kalau percakapan saya yang saya nak sebut ini, tuan-tuan kecil hati. Saya tak suruh, tak minta tuan-tuan sependapat dengan saya. Tapi saya menyatakan pendapat saya. Zaman ini, kalau tak ada duit, tak boleh dapat agama. Zaman ini, kalau tak ada duit, tak boleh dapat ilmu. Zaman ini, kalau tak ada duit, tak boleh faham agama. Zaman ini. Nak belajar Quran, kena duit. Nak kuliah macam ni, kena duit. Kalau masjid tak ada duit, macam mana tuan-tuan? Semayang aja lah. Tak payah buat program lah tuan-tuan, sebab masjid tak ada duit. Surau tak ada duit. Jadi ahli kuliah tak boleh dapat ilmu. Tuan-tuan, kita tak nampak benda ni. Tapi inilah yang berlaku. Saya minta maaf tuan-tuan sebab saya cakap benda ni. Tapi saya tak suruh, tak minta orang setuju dengan pendapat saya. Satu hari orang panggil saya kuliah di satu surau. Akan datang program ni tuan-tuan. Di Lembah Kelang. Dia tanya saya, Ustaz, boleh tak Ustaz datang surau kami? Berapa bayarannya Ustaz? Saya kata, bayar saya dengan doa supaya saya dapat mati husnul khatimah. Lalu surau tuan-tuan hantar mesej pada saya, Ustaz, saya jemput beberapa pengkuliah tapi mereka tak nak datang sebab surau tak ada dana. Nangis saya tuan-tuan. Rupanya zaman yang Nabi sebutkan telah berlaku. Berlaku. Saya selalu cakap dengan tuan-tuan, takutlah akan zaman ini. Takutilah zaman ini. Takutilah akan zaman ini. Karena zaman yang disebut oleh Rasulullah berlaku dan berlaku terus berlaku. Inilah yang kita kena waspadakan semua orang tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Orang yang ada sifat zuhud ini dikurniakan oleh Allah ikhlasu fil amali. Mereka semakin ikhlas dalam beramal. Mereka dah tak nak apa-apa kerana mereka telah melihat hakikat kehidupan ini. Dan mereka cukup yakin bahawa kehidupan dalam dunia ini telah diatur oleh Allah. Dan syaraknya seorang hamba itu wajib berusaha. Jika mana kita menghendaki habuan di dalam dunia, Allah janjikan kepada kita tidak ada satu habuan pun di akhirat kita akan dikurniakan oleh Allah. Kita buat suatu perkara kerana habuan dunia, Allah sebut dalam Al-Quran, kita tidak akan dikurniakan satu habuan pun di akhirat. Tuan-tuan, selalu saya katakan pada diri saya, kita boleh tipu orang tapi kita tak boleh tipu Allah. Karena Allah amat mengetahui
akan segala detik hati kita. Dan orang yang zuhud ini ya tuan-tuan, wahtimaluz zulmi, mereka sabar dengan kezaliman orang-orang zalim, sebab mereka tahu bahawa inilah ujian yang Allah kurniakan kepada dia, supaya Allah nak tengok aku ni boleh yakin tak lagi pada Allah. Semakin diuji oleh Allah, rupanya semakin kuat pegangannya kepada Rabbul Izzah. Semakin dizalimi, rupanya semakin kuat bergantungnya pada Allah. Semakin dia dizalimi, rupanya semakin kasih dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, malam ni saya nak tinggalkan tuan-tuan ada 3 zikir yang saya pernah bagi kat tuan-tuan. Zaman ini tuan-tuan, kalau kita tidak bertakarub kepada Allah, mohon pertolongan Allah, hati kita akan resah. Saya, banyak orang jumpa saya, mengadu hal dengan saya, semua hal dunia. Semua hal dunia tuan-tuan. Kisah suami, kisah ini, semua hal dunia. Dan jarang orang jumpa saya, dia mengadu, Ustaz, saya umur dah 50 tahun, tapi saya masih tak boleh semayang malam. Jarang. Ustaz, saya dah umur 40 tahun lebih, tapi saya tak boleh mencintai Allah dan Rasul. Tak ada. Tapi orang yang datang jumpa saya, semua mengadu hal pasal dunia. Ustaz, saya gini, saya berniaga, tapi saya dizalimi, ditipu orang. Tak pernah orang jumpa saya, Ustaz, saya ini selalu menzalimi diri saya sendiri, Ustaz. Tak pernah, tuan-tuan. Belum pernah lagi orang datang jumpa saya mengadu hal macam tu. Rupanya selama kita hidup ini, kita susah dengan hal dunia, tak rasa susah dalam melaksanakan, bersusah-susah dalam melaksanakan hal akhirat. Ada 3 zikir ini pernah saya bagi dengan tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab ini pengalaman saya. Tuan-tuan pun kenal saya. Apa yang saya buat, apa yang saya usahakan, selama mana saya usahakan. Sampai kadang-kadang ada orang beritahu saya, kata, Ustaz Nizam ni dia cakap aja. Cuba try dia tengok. Panggil dia, jangan bagi apa-apa, sampul apa-apa. Cubalah tuan-tuan, Masjid Pengadang Baru ni buat macam ni kat saya datang lagi tak? Jangan buat sekali. Kalau buat sekali, mungkin saya kata masjid lupa. Buat setiap kali. Ni cadangan saya ni. Cadangan saya. Semua masjid lah yang panggil saya, jangan bagi saya apa-apa. Ustaz nak datang tak? Ustaz cakap, buat kerana Allah. Buat kerana Allah. Betul ke apa yang dia cakap itu? Tuan-tuan cubalah, jangan tuan-tuan terus dengar aja. Dengar, tuan-tuan cuba. Jadi setiap kali tuan-tuan panggil, jangan bagi apa-apa. Ustaz nak datang lagi tak? Jadi seluruh masjid di Kuala Terengganu ni, kalau jemput saya, jangan bagi saya apa-apa. Ustaz nak datang lagi tak? Boleh bertahan tak? Cubalah tuan-tuan. Takut saya ni cakap aja, nanti saya masuk neraka dulu dari tuan-tuan.
Tuan-tuan yang datang majlis ilmu, walaupun tuan-tuan tidur, rupanya tuan-tuan dalam syurga. Saya yang bercakap gagah, rupanya dalam neraka Allah. Na'udzubillah. InsyaAllah ya tuan-tuan, cuba. Ini permintaan saya ni. Permintaan. Sebab saya belajar macam tu. Allah tidak akan menzalimi hambanya yang berbuat kebaikan. Tidak. Tidak sekali-kali. Yang ni saya pegang tuan-tuan. Daripada dulu, daripada saya kecil, umur belasan tahun, saya berkahwin sampai sekarang. Sebab Nabi kata macam tu. Dan Nabi ajar kita zikir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Tak ada siapa boleh mudaratkan dan memberi manfaatkan kepada hamba Allah. Berhimpunlah seluruh makhluk di dunia ini untuk membantu dia, tetapi jika tidak dengan izin dan kehendak Allah, nescaya tidak akan terjadi. Berhimpunlah seluruh makhluk ini untuk memudaratkan dia, tetapi jika tidak dengan izin Allah, nescaya tidak akan terjadi. Ini kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalam yang keluar daripada Rasul adalah kalam Allah. Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Saya baca tuan-tuan. Malam ni saya tak boleh lambat-lambat sebab lepas Isyak ni saya ada program lain. Habis ni saya akan tutup insya-Allah. Yang pertama, tuan-tuan tolong amalkan pagi, petang ataupun pagi, malam 100 kali. Dan ini tuan-tuan biasa dengar dalam kuliah-kuliah saya, dalam video-video yang lain-lain saya pernah bagikan zikir ni. Ya ghiyasal mustaghisin aghisna ya Allah. Ya ghiyasal mustaghithin aghisna ya Allah. Ya ghiyasal mustaghithin aghisna ya Allah. Tentang baca pagi, malam. Kami kat madrasah, lepas sembahyang subuh kami baca 100. Lepas sembahyang Isyak kami baca 100. Sebab tak ada yang boleh tolong kami, tolong kita semua melainkan dengan pertolongan Allah. Manusia tak boleh tolong kita tuan-tuan, percayalah. Percayalah tuan-tuan. Kalau kita mengharapkan pertolongan manusia, kita akan kecewa. Kecewa tuan-tuan. Tapi kita tidak akan pernah merasa kecewa jika kita bergantung 100% kepada Allah dan kita yakin dengan Allah. Kedua, wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Tuan-tuan baca 100 kali. Tak. Yang ni tuan-tuan baca 11 kali. Yang ni tuan-tuan baca 11 kali. Selepas tuan-tuan baca ya ghiyasal mustaghisin aghisna. Jika tuan-tuan nakkan pertolongan Allah, Allah selesaikan masalah kita. Allah mudahkan urusan hidup kita, dunia akhirat. Sebab janji Allah macam tu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketiga. Ini panjang sikit.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma aftah lana abwaba rahmatika wasahil lana abwaba rizkika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma aftah lana abwaba rahmatika wasahil lana abwaba rizkika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma aftah lana abwaba rahmatika wasahil lana abwaba rizkika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan baca 11 kali. 11, subuh 11, malam kali, Isya 11. Ataupun lepas maghrib ni. Jadi ya riasan mustaghithin 100, wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut 11. Selawat, mohon dibuka rahmat, pintu rahmat, pintu rezeki oleh Allah 11. InsyaAllah Allah mudahkan urusan. Tuan-tuan buat apa mudah? Sebab yang memudahkan kita bukan makhluk, yang memudahkan kita Allah. Yang mudahkan kita bukan makhluk, tuan-tuan, Allah. Baik tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Akhir kalam, tuan-tuan tolong doakan. Saya bercakap secara singkat. Tuan-tuan tolong doakan saya dalam saya membina madrasah di Kuala Terengganu ini, iaitu madrasah kami Darul Atik Dakwah Center yang diwakafkan oleh seorang hamba Allah di Kuala Terengganu ini. Tuan-tuan tolong doakan dia. Hamba Allah yang wakafkan tanah kepada saya ini, dia diberkatkan oleh Allah dalam hidupnya dan dikurniakan oleh Allah husnul khatimah. Amin. Dan tuan-tuan tolong doakan saya supaya apa yang saya buat di bumi Terengganu ini dalam rahmah Allah, dalam keredaan Allah, dalam kasih sayang Allah. Jadi madrasah yang baru kita bina di Kuala Terengganu ini, iaitu di Kampung Gemuruh, Mukim Kuala Nerus. Kalau tuan-tuan menghala ke Kampung Gemuruh, tuan-tuan akan jumpa patron baru. Jadi madrasah ni sebelah patron. Jadi betul-betul tepi jalan madrasah ini. Dan perkembangan madrasah terkini, sekarang kita sedang dah naik tiang-tiang, separuh daripada tiang-tiang surau kita telah mula naikkan, iaitu kita telah mula naikkan 30 tiang surau, kerana jumlah tiang tersebut iaitu sebanyak 90 tiang. Tuan-tuan mungkin tak boleh bayang surau macam mana tu. Jadi saya buat surau ini tuan-tuan selepas seperti mana gambaran dalam solat sunat istikharah saya.
Sebab itu saya selepas menerima, saya pun salat, dan ketika itu saya nampak gambaran surau itu. Surau itu tinggi, tuan-tuan. Jadi tingginya iaitu 11 anak tangga. Kalau tuan-tuan nak naik surau besok, tuan-tuan kena naik 11 anak tangga. Yang saya buat tiang daripada tanah ke lantai lebih kurang 7 kaki, tolak slab jadi 5 kaki. Dan keluasan surau itu 10,000 kaki persegi. 10,000 kaki persegi. Tuan-tuan tolong doa. Saya nak doa, tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan semua orang panjat doa. Panjat doa. Yang lain Allah selesaikan. Saya nak doa aja, tuan-tuan. Yang lain Allah selesaikan. Allah selesai. Insya-Allah, tuan-tuan tolong doa. Selepas daripada kita bina surau ini 80%, kita akan terus bina asrama 2 blok dan besarnya lebih kurang sama, dan seterusnya kita akan bina terus kantin dan beberapa bangunan-bangunan lain. InsyaAllah, saya salat hajat dengan Allah, saya minta dengan Allah, ya Allah tolonglah saya. Dan saya nak siapkan dalam doa saya penghujung 2022. Jadi seawal tahun 2023 kita akan mula beroperasi, insya-Allah. Dan sistem yang saya buat di madrasah yang 2 di Selangor, sama saya akan buat di sini. Jika mana siap besok, tuan-tuan tolong doa. Saya, kalau tuan-tuan nak hantar anak-anak, jangan, saya tak setuju. Jadi ustaz buat apa kalau buat sekolah tak bagi hantar anak cucu? Sebab tuan-tuan nak anak cucu tuan-tuan pandai. Tempat saya tak melahirkan orang pandai. Tempat saya cuba menjadikan anak-anak saya orang baik. Saya tak baik, jadi saya nak sama-sama diorang jadi orang baik. Kalau hafal Quran pun jadi budak hafal Quran yang baik. Kalau dapat ilmu, supaya jadi ahli ilmi yang baik. Jadi saya, niat saya dalam saya buka madrasah itu supaya saya dapat bantu orang lain. Jadi kami tak ambil apa-apa bayaran, tak kenakan apa-apa bayaran, insya-Allah. Tuan-tuan tolong doa. Insya-Allah siap besok kita akan mulakan program untuk ummah. Antara insya-Allah seperti mana saya buat di madrasah saya di Selangor, kita akan buat camp di sekolah dan sebagainya. Insya-Allah saya buat camp di sekolah, saya tak minta apa-apa bayaran, insya-Allah. Tuan-tuan, nanti dah siap kita sama-sama tengok. Sama-sama tengok. Saya dah buat camp di sekolah ni tuan-tuan 13 kali, 13 tahun. Saya tak minta 1 sen pun. 1 sen tak minta. Alhamdulillah, Allah benarkan saya buat selama 13 kali. Tak ramai tuan-tuan. 600 orang, 700 orang. Tak ramai. Kalau 7,000 ramai. 700 tak ramai. Mudah-mudahan apa yang kita buat Allah pandang dan Allah pilih kita masuk jadi ahli syurganya. Itu je saya nak tu. Saya nak dapat masuk syurga Allah. Saya tak nak lain dah tuan-tuan. Apa lagi nak? Tuan-tuan tolong doa insya-Allah tuan-tuan kita doa sebagai tanda kasih. Saya sayang tuan-tuan, tuan-tuan sayang saya kerana Allah. Jadi tolong doa sama-sama insya-Allah. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, kami mohon kehadratmu ya Allah. Tolonglah kami dalam segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah angkat bala dalam negara kami ini ya Allah. Ya Allah, tolonglah angkat semua ketentuan yang tidak baik atas kami ya Allah. Ya Allah, beri kami kekuatan dalam melaksanakan agama-Mu ya Allah, dan matikan kami tatkala kami melaksanakan menegakkan agama-Mu dalam keadaan yang ikhlas ya Allah. Ya Allah,
kurniakan kami semua yang hadir pada malam ini dan keluarga kami, ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dan keluarga kami akan syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, lepaskan kami semua dan keluarga kami daripada menjadi ahli neraka-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, kuatkan yakin kami kepadamu, ya Allah. Kuatkan keyakinan kami kepadamu, ya Allah. Kuatkan yakin kami kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, istiqamahkan kami dalam beragama, ya Allah. Istiqamahkan kami dalam beramal saleh, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir ini, ya Arhamar Rahimin, kasih mengasihi sesama kami, ya Allah, semata-mata kerana mencintai Engkau dan mencintai Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.